Tak boleh sebab Ini dipanggil 5 putingan ni, 5 putingan. 5 poin ni dipanggil sebagai hijrah manusia atau hijrah hati. Ya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Salah. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang mana tafsirnya, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Artinya sedang kita ni berhijrah, mungkin hati kita ni akan terbuka. Okay? Mungkin ada orang orang akan mengata kita ni, katanya, berapa tah engkau akan berubah sedangkan engkau punya jalan tu lurus. Tetapi kita ni lihat tu di pandangan orang cakap positif. Kita ni indah tahu di pandangan Allah macam mana. Buat itu jangan sangka apa yang kita ni buat itu Allah suka. Tidak. Tapi Allah maha mengetahuinya. Sebab itu bila kita ni berhijrah atau membuat sesuatu, macam tadi poin yang pertama adalah ambil keputusan dan take action. Sebab itu saya selalu tekankan di dalam surah Al-Kahfi ayat 10, para ulama kita ni berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para ulama kita ni meminta petunjuk untuk sentiasa dapat ilham untuk kita ni berubah, dan Allah akan membagi apa saja kita ni mau, tepat pada masanya, bukan lambat, bukan cepat, InsyaAllah. Dan ada 4 semalam saya dengar ceramah daripada, bukan ceramah, kira tazkirah lah, tazkirah maghrib. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali-nya berkata, saya ni kalau menghafal panjang-panjang enggak, tapi saya mengambil poin lah. Katanya kita ni mesti dapat ilmu daripada orang. Kita ni kita ni mesti berguru. Nya, kalau kita ni indah berguru, mendapatkan ilmu, artinya gurunya itu syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya sentiasa kita ni bermentorkan orang. Dan yang kedua, kita ni mesti sentiasa mengingatkan orang, atau kita ni mengingatkan diri sendiri untuk sentiasa kita ni mentop up ilmu kita ni. Dan yang ketiga, kita ni mesti ajarkan arah orang yang indah tahu. Macam Bro Safwan tips-tips bisnes, tips motivasi macam mana untuk sekian memajukan bisnes atau memotivasi diri sendiri. Dan yang keempat, warning berhabis-habisan. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tidak punya ilmu, maka jauhilah orang itu. Kalau ia sendiri mau menimba ilmu itu, kira dia tu jahil. Alhamdulillah dapat
ke dapat? Dapat, Alhamdulillah. Terima kasih Dan- banyak Jay atas dia punya Sama-sama. opinion and dia punya sharing tu. Saya Dan sentiasa rasa saya macam sekali soalan lah. Bagaimana? Ini mungkin balik-balik saya bertanya, tapi saya tahu pelang jawapannya sebenarnya. Saya meminta Okay. from your Alright. point of view, Bro Safwan, how to face the people who yang is tintakan kita. berfutsal. Oh, bukan. Bukan. Okay. Sorry. Aduh, sorry. Silap. It's okay, it's okay. Bukan macam mana nak face orang yang cinta kita, bukan eh? Bukan eh? Bukan. Okay, how to face people berhujah yang tidak punya berhujah tidak pada tempatnya lah. Macam dia suruh orang menghormati ke dia, tetapi ke dia anda menghormati orang. Macam mana tu? Okay. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. InsyaAllah. Terima kasih Jay. So, sama atas sharing tu, insyaAllah saya cuba jawab soalan tu dengan baik. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, berkat soalan ni kan, bila kita deal dengan orang-orang yang dia ada opinion dia, and which saya rasa, saya pernah cakap lah benda ni. Saya kata, kalau kita jumpa yang orang-orang macam ni, apa yang kita buat adalah kita bagi je dia menang. Kita bagi je dia rasa dia betul. Yang penting dia tidak menggoyahkan ataupun dia tak ganggu pendirian kita. Dia nak ada pendapat dia, silakan. Sebab kalau kita nak orang hormat pendapat kita, kita pun kena hormat pendapat orang lain. Betul? Tapi kalau kita pun tak boleh nak respect opinion orang, macam mana kita nak expect orang respect opinion kita kan? So bagi saya, kalau orang tu rasa dia betul, bagi je dia rasa dia betul. It won't make it you wrong. Okay, just because he feels that he is right, it doesn't make that you are wrong. Okay, saya bagi contoh. Sebab sometimes kan, kadang-kadang boleh jadi kan, dia betul, kita pun betul. Boleh jadi kita salah, dia pun salah. But both of us tak tahu dia mana yang betul, mana yang salah. So teruskanlah look for the answers. Contoh, saya bagi contoh kan, ada orang dia tengok nombor 9 tu 9, ada orang nampak 6 kan, tapi dua-dua betul. So kalau dua-dua sibuk nak pertahankan pendirian, saya nampak ni 6 lah, saya nampak ni 9 lah, sampai kiamat tak habis. And akan ada je poin-poin yang untuk dia, mak saya dulu ajar macam ni, ini atuk saya dulu ajar 9, nenek saya ajar 6, macam tu kan. Memang sampai bila takkan habis kan, dia takkan settle kita punya orang kata pergaduhan atau perbalahan tu. So just let them win. And saya suka guna perkataan ni je. Contoh kan, kalau ada orang bagi kata-kata yang komen-komen yang saya rasa macam dia pendapat dia, saya bagi ayat simple je, you are right. Settle. Lepas tu saya bagi smiley, you're right. Saya bagi smiley, dah settle. Kejap lagi dia yang koyak. Dia kata, dah koyak tu kau. Lepas tu saya jawab balik, you are right. Settle masalah. Padahal dia yang koyak, bukan saya yang koyak. Dia yang koyak. Sebab dia panjang-panjang jela, lalas saya jawab you are right je. So kita biarkan je dia. Alright. Kita tak perlu nak argue dengan orang-orang yang tak nak terima pendapat orang lain, because it is all about prinsip. And it will drain us. Memenatkan kita je kita nak lawan dengan orang macam ni kan. So abaikan saja. Okay. Tapi nak abaikan tu dia perlukan proses. Sebab kita dah biasa melayan orang. So nak mengabaikan tu mungkin kita rasa macam take time sikit. Tapi you have to practice lah. Jadikan benda tu habit. Macam saya memang dah tak suka dah nak gaduh dengan orang. Saya kata you are right je, settle masalah. Okay? Okay. Alright, saya harap menjawab soalan. Alright, thank you so much Ji for Alhamdulillah, thank you very much. Thank you very much for today. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. By the way Ji, saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Jaga. Kalau you pakai kasut kan, you ikat tali kasut tak? Saya tak ikat. Tak ikat? Kenapa tak ikat? Sebab saya nak plan jatuh kat hati awak.
je. You win this time je. You win this time. I got you, bro. Alright, have a great day, Cik. Assalamualaikum Okay, thank you very warahmatullahi much. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bro Safwan LMPFM. By the way, you panggil mak you apa? Umi. Umi. Kalau saya panggil mak mertua. Okay, alright, bye. Alright, bye-bye. Bye. Melarat sekarang. Alright, anyone, siapa lagi nak share? Nak bagi sharing silakan. Boleh je angkat tangan. Okay, kita ada dekat sini seorang lagi. Nur Wahida. Alright. Hilang tadi dia. Tadi dia angkat tangan. Cari balik dia. Nur Wahida, di manakah anda? Nur Wahida. Okay, Nur Wahida. Alright. Saya dah allow Nur Wahida untuk bercakap. Okay, Assalamualaikum Wahida. Assalamualaikum. Kau tertekan? Takut tertekan je. Confident je kita kan. Tertekan Tekan. Oh. Kenapa tertekan? Tertekan dengan kerja ke? Tertekan dengan kewangan ke? Ke tertekan dengan masalah hubungan? Tak apalah. Kalau tertekan nanti bagi tahu ya. DM saya. Nanti saya nak bagi tahu yang saya busy. Saya busy. Okay, alright, tertekan. Okay, tak apa. Nanti DM saya. Saya nak beritahu saya busy. Okay. Alright. Silakan, siapa lagi nak bagi sharing ataupun nak tanya soalan? Silakan. Cepat. Kan? Anyone? Ada? 5 ya, dia kena bagi ni, dia kena bagi lebaran. Sorry, salah muzik. Okay, baru dia rasa sikit berdebar sikit. And sebab saya kan pasti kan, every single one kat sini, orang ada dia nak share something tau, atau nak soalan, tapi dia takut-takut. Dia jantung dia berdebar, berdegup kencang, seolah-olah ternampak jodoh. So, silakan, you can do it. Nak tanya apa-apa, angkat tangan, tanya saja. No worries, I'm here to answer. Alright, kita ada Adawiyah Rahim. Assalamualaikum Adawiyah. Gitu, ada juga yang nak tanya. Okay, obsessed by Adawiyah. Assalamualaikum. Apa khabar? Tekan unmute Dengar? Assalamualaikum. Dengar. Okay, Waalaikumsalam. Hai Bro Safwan. Adawiyah orang Sabah ya? Bukan, orang Brunei. Orang Brunei? Wow, kawan J. Kenal J ke? Kenal? Masya Allah, dahsyat. Memang J yang ajak join Tak, saya yang dulu. Oh, you yang join dulu, lepas tu you ajak J? Dahsyat. Oh, ingat J yang bawa geng, punya Adawiyah yang bawa ajak J, dahsyat. Okay, silakan Adawiyah. You dah berapa lama dah join saya punya live ni? Hello? Sebulan? Hello? 2 bulan? Apa? You dah berapa lama dah join saya punya live ni? Sebulan, 2 bulan? Atau maybe lama dah, tapi baru nak join sebab kedua penuh dengan komitmen. Penuh dengan komitmen. Tak nak. Lepas tu you masuk ni you tak bertambah lagi ke komitmen? Tak. Yes. Okay, tak apalah. Okay, by the way you buat business obsessed Okay. Alright. Okay, silakan Adawiyah. Nak tanya apa tu? Soalan saya berbunyi, macam mana nak invite people untuk join business. Macam mana nak ajak orang untuk join business? Macam kalau saya kan, saya sebenarnya student
merupakan mahasiswi mengambil jurusan pendidikan Islam. Kan kalau barang kosmetik ni memang dilarang lah dalam Islam, tapi ada yang cakap tidak dilarang mengikut, kalau boleh makeup tu tidak terlampau tak berlebihan lah. Yes, macam tu. Jadi macam mana nak invite terutamanya student masa ni untuk masuk join business obses lah macam, ataupun kosmetik lain macam tu. Okay, faham. Alright, pertama sekali you kena faham kosmetik berlebihan memang tak boleh. Tapi kalau cinta berlebihan dibenarkan. Aduh. Okay, alright. Alright, salah dia. Okay, alright, saya jawab. Astagfirullahaladzim. Saya jawab. Saya faham. Okay. Okay. Saya pula yang terkedu. Okay, alright. Apa soalan tadi? Ya Allah. Macam mana kita nak ajak orang untuk join business tu tak? Okay, macam mana kita nak ajak orang untuk join business? Okay, baik. So, saya pernah share formula ni tau, bagaimana kita nak buat recruit. So basically ada yang nak recruit, betul tak? Nak recruit team kan? Macam tu. Alright, so untuk recruit team kan, kita kena faham bahawa proses nak bina recruit team, it's all about trust. Betul tak? Orang nak join team kita, dia perlukan trust, betul tak? So macam mana nak bagi diorang ni trust? Ini yang kita kena faham. Nak bagi diorang trust ni kita kena tahu macam mana. So kita guna formula LRT. Dahsyat Sama tengah buka buku ke tu? Nak catat dulu. Alright. Okay, catat benda ni Formula dia adalah formula dia adalah LRT. Formula dia adalah LRT. Okay, LRT. Alright. LRT. L adalah leadership. So bila kita nak recruit orang, kita kena tunjukkan leadership kita. Okay, leadership ni kan sama ada kita tunjuk kita ni ada ilmu. So macam mana kita nak tunjuk kita ni ada ilmu? Kita kena selalu bagi sharing, selalu buat live ke, ataupun selalu buat konten-konten yang bagi input. So ilmu. A leader dia mesti ada ilmu, betul tak betul? So leadership bukan sekadar itu saja, dan you kena tunjuk juga. Macam sekarang you dah ada team ke ataupun belum, memang betul-betul tak ada lagi? Ada, tapi yalah nak recruit lagi. Berapa ramai tu? 2 orang baru. 2 orang baru. So you kena tunjukkan session you bagi coaching dengan team you. So dekat situ pun akan tunjukkan leadership you, faham tak? Faham. So tu akan tunjukkan. Ini apa lagi yang boleh tunjukkan leadership kita? Maybe you masuk kelas-kelas business. So dekat situ nampak seorang leader dia akan sentiasa nak upgrade lagi. Dapat tak? Dapat. Okay. So itu adalah leadership. R adalah result. Okay. Tunjukkan result anak-anak team you. Result you dan result anak team you. You kena share result you macam mana. Bagus tak bagus. Sebab you nak ajak orang masuk, you kena tunjuk result you bagus tak bagus. Bukan sekadar tu, lagi bagus kalau you boleh train anak team you dapat result yang bagus. You tunjuk dekat anak team, dekat orang lain, ni saya dah bantu train dia ni, saya dah bantu dia ni, ini feedback dia. Sejak join team saya macam ni, apa yang berlaku pada diri dia, berapa banyak income dia dah dapat. So tunjukkan result. Okay. So kalau result anak team belum cukup bagus, tunjuk result sendiri. Apa yang you dah buat, apa yang you dah berjaya capai. Contohnya mungkin you dulu pakai handphone biasa, dah upgrade handphone contoh. Ataupun mungkin you dulu tak mampu nak bagi mak ayah duit, sekarang you dapat bagi setiap bulan contoh. So result tu penting. Orang nakkan result. Contoh kan, kenapa orang makan pil kurus? Sebab dia tengok ada orang pun kurus sebab makan pil kurus. Betul tak? Result tu. Betul. So feedback, testimony. So that is result. Dan yang terakhir T adalah trend. Tunjukkan bahawa produk kita ni ada trend. Produk kita ni dia follow current trend dan produk kita ni tengah trending. Ramai gila pengguna. So tunjukkan berapa ramai user kita. Berapa ramai yang dah bagi feedback dengan produk ni, bagus tak bagus. So tunjukkan trend tu. Barulah orang rasa yakin nak dapatkan produk tu, nak join business tu. Sebab dia nampak produk ni ada demand. Faham tak? Dia nampak produk ni ada demand. Especially tunjukkan produk ni ada demand tak dekat Brunei. So baru orang nak join. Kalau kita tak boleh proof dekat Brunei ni ada demand, maka tu yang susah nak grow. Dekat Malaysia saya yakin demand tinggi, tapi kat Brunei, so you kena prove it. Tunjukkan, ni ada je customer yang ambil. Maknanya ada je orang yang nak dapatkan. So dia tak ada rasa macam susah
kita kena buat dia rasa macam senang je nak berniaga produk ni, sebabkan produk ni ada demand, dia dah trending dekat Brunei. So that's it. So Okay. itu LRT. Saya sentiasa guna benda tu. Saya buat rekrutmen, setiap kali orang contact saya akan tunjuk benda tu. Contohnya saya akan tunjuk gambar coaching saya akan tunjuk saya punya result anak-anak team, feedback diorang sejak diorang join team saya, kan. And then saya akan tunjuk gambar-gambar pelanggan-pelanggan yang dah dapat. Saya tunjuk berapa ramai pelanggan yang saya dah pernah berapa banyak produk yang saya pernah jual. Total apa dah lebih daripada puluh-puluh ribu. Maknanya ada trend. Kalau tak ada trend takkan terjual kot. Betul tak betul? So itulah cara dia. Dapat Saya harap menjawab soalan. Dapat. Ada satu saya tak dapat. Satu je tak dapat. Apa dia? Dapatkan cinta awak. Cia. Plot twist. Dahsyat. Adawiyah, you are awesome. Okay. Sorry. Tak apa, saya faham. Okay, mak ada kat rumah? Mak ada kat rumah? Ada. Bagi tahu dekat dia. InsyaAllah minggu depan rombongan datang. Tapi rombongan tu tak datang masuk Minang lah. Rombongan tu dia just datang bagi tahu awak yang ramai orang nak join team awak. Saya doakan semoga awak dimurahkan rezeki, semoga ramai lagi nak join. Saya yakin dan pastikan always remember this ya. Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. So kalau selagi mana you ada usaha, insyaAllah you akan dapat hasil. Alright? So no worries. Berusaha, apa yang you buat ni dah bagus, and you ada concern nak buat recruitment lagi, that's very good. Teruskan. InsyaAllah saya doakan semoga dimudahkan urusan kita. Semoga dimudahkan urusan. Alright, insyaAllah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Okay. Alright guys. So itu dia daripada Adawiyah, daripada Brunei juga. So sebenarnya kita bukanlah ada seorang je orang Brunei. Punya kita ada 2 orang Brunei dekat dalam kita punya live ni. Masya Allah. Saya harap lepas ni ada 100 orang Brunei yang join. Lepas tu orang Indonesia pula join. Hari tu ada tau orang Indonesia. Ingat tak? Hari tu ada orang Indonesia tapi dia tak faham saya cakap apa. Tu dia keluar. Dia tak join. Hari tu sekejap lah ada orang Indonesia. So saya harap kita punya channel ni dapat pergi jauh lagi. Singapore pun kita ada Kak Fan daripada Singapore dapat join. Thank you so much. So international lah. International. Thailand ada sini. Magna Thailand kan. Kak Kungkap masuk pintu keluar tingkap. Okay. Alright. Okay, last siapa nak share atau nak tanya soalan, silakan. Saya buka lagi satu ruang. Okay, last before kita endkan this session. Alright, insyaAllah. Auzi, wow, Kak Eja, Auzi, dahsyat. Okay. So siapa yang tak pernah tanya ke, tak pernah share apa-apa ke, buang rasa takut tu. Adawiyah dah buang rasa takut tu. Kan, dia dah berjaya break through the ice. Kan, sepatutnya ada 4 orang. Okay, ada 4 orang Saya tak berkenalan lagi dengan yang Brunei ni. Diorang kena bercakap. Okay, siapa yang tak pernah bercakap, tak pernah tanya, silakan. Ambil ruang dan peluang ni untuk ke depan. Untuk orang kata ke depan. Macam ni, yang lama kan dah join saya tapi tak pernah bercakap ni, siapa saya rasa contoh macam Suha tak pernah bercakap. Masuk bercakap tak pernah. Kan? Hari ni Fikri dia duduk kobun. Jadi dia tak dongah. Ada tak ada Kan tadi kita akan endkan live ini di sini sahaja. Okay, go face your fear of cakap betul. Face your fears. So siapa yang nak bagi sharing, tekan je button tu. Alright. Okay. Kita ada Abeyo. Assalamualaikum Abeyo. Apa khabar? Abeyo? Ada tak? Okay, alright. Salam. Siap Abeyo? Dekat mana tu? Okay. Alright. Silakan Abeyo, nak tanya apa tu?
Oh, dahsyat tu. Dahsyat dahsyat overthinking ni. Betul dia. Faham. Dia senang je. Dia senang je gini. Kalau bagi saya, kita sebab melayan je. Kalau kita melayan memang jadi. Kalau tak layan tak jadi apa pun. InsyaAllah tak jadi apa lah. So kalau you tak melayan, tak ada apa pun Abiyo. Kan? Tapi kan bagi saya lah kan, kalau kita fokus benda yang kita tak boleh kontrol, sampai bila kita tak akan grow tau. Kan? Saya bagi contoh lah kan, kita dah ada peluang dah nak belajar ni, tapi select dia belajar tu semua perempuan. Tapi kita bagi alasan sebabkan ramai perempuan ni, kita tak boleh nak belajar. So apa kita buat? Kita tak ambil tindakan nak buat apa. Jadi kita jadikan benda tu sebagai alasan. Bagi saya kan, itu adalah peluang you dan itu adalah situation tu. So kalau yang ada masalah tu bukan diorang, takkan kita nak suruh diorang berhenti buat bisnes. Bagi lelaki je masuk tak boleh. Tapi sebab you yang pilih bisnes tu kan, dan hanya disebabkan ada ramai perempuan, tak bermakna you tak boleh grow. Sepatutnya you kena buktikan bahawa you kena ambil challenge tu tau. Kalau perempuan ni ramai, maknanya perempuan boleh buat, takkan you tak boleh buat. You lelaki. Sepatutnya you fikir macam tu. Bukan fikir nanti sekejap lagi ada yang suka. Kadang-kadang kita ni overthinking sangat macam saya kan. Saya buat live ni, saya boleh katakan 90% perempuan tau. You boleh scroll lah tengok apa ramai perempuan. Kebanyakan perempuan. Tapi saya tak letak overthinking pun bahawa kejap lagi ada yang suka saya ke apa. Tak ada, saya tak fikir macam tu pun. Sebab saya fikir saya nak bagi manfaat je. Saya tak ada rasa macam saya nak orang kata feelings tu lah macam tu kan. Sebab kita tak nak halang perasaan orang. Betul tak betul? Tapi kita boleh kontrol apa yang kita fikir. So jangan overthinking sangat. Just focus on you belajar tu nak dapat ilmu. Can focus on developing yourself. Kita kalau nak cari alasan, kita akan jumpa banyak alasan. Saya beri contoh, kalau saya nak buat live ni, tak boleh lah, ramai sangat perempuan masuk ni. Saya kena lelaki je masuk. Saya akan bagi alasan lah sebab saya tak nak buat live. Boleh je. Tapi tak, sebab orang ni semua nak dapat manfaat, nak ilmu. So kita bagi lah ruang peluang. Betul tak? Cumanya apa yang you boleh buat selain daripada belajar situ, pergilah juga cari guru yang you selesa. Kan, sambil tu belajar situ okey teruskan, tapi sambil tu you cari guru yang selesa. Kalau you rasa lelaki selesa, cari mentor guru lelaki kan, belajar dengan dia, masuk kelas-kelas dia. Contoh macam mungkin you masuk sesi live, contoh macam Sir Dharma buat live dekat TikTok dia. Live dia tu one way je, you tak perlu buka kamera, so tak ada orang pun nampak you. So belajar dengan dia, very easy kan. Belajar dengan dia tak perlu pun keluarkan, tak perlu nampak muka you pun. So tak ada orang pun nak kenal you. Kalau you tak komen, tak ada orang tahu pun you masuk live tu. So you belajar macam tu. Itu maksud saya maksudnya kita jangan salahkan situasi tu. Kita kontrol apa yang kita boleh kontrol. Alright. Kita pergi cari tambah lagi sumber ilmu tu. Ilmu ni luas. Okay. Alright. Okay. Saya faham. Sebenarnya bagi saya kan, orang-orang yang bila gagap dia jumpa dengan orang yang dekat, sebenarnya kan bagi saya, sebab you terlalu merendah diri, you rasa macam you tak layak cakap dengan dia, you rasa dia bagus. So bagi saya kan, you tak perlu fikir pasal tu. You bagi you kan, semua orang sama. That's it. Kawan-kawan you ke, orang luar ke, semua sama.
Disebabkan you selalu rasa macam orang ni lagi bagus pada aku sebab tu you jadi nervous nak cakap dengan dia. Tapi kalau you rasa dia pun sama macam you, dia pun tengah nak belajar, you pun tengah nak belajar, then it's okay. Jangan rasa kita lebih bagus, jangan rasa dia lebih teruk, ataupun jangan rasa dia lebih bagus, kita lebih teruk. Kita letakkan kita ni satu level je. Kita semua sama, kita semua hamba Allah, kita semua nak belajar, dan kita semua ni ilmu tak banyak. Allah kata apa? Ilmu kita ni hanya satu jari kita, kan, jari kelingking kita ni, kita rendamkan ke dalam lautan. Banyak tak banyak? Sikit je. So kita sama je dengan diorang. Tak ada beza pun. So tak ada nak belagak-belagak lebih tinggi ilmu, tak ada. Semua sama je bagi saya. Ilmu semua sikit. Dia ni lebih kat sini, kita lebih kat sini. Contohnya dia mungkin tahu bab-bab medical contoh, tapi kita mungkin tahu bab-bab ikatan. Kita tahu bab-bab masak. So masing-masing ada kelebihan masing-masing. Cumanya dia nampak pakar dalam bidang dia lah. Mungkin bidang dia lebih terkenal. Kita bidang tak terkenal. Tapi bila masuk dalam situasi-situasi yang memerlukan, kita lebih power. Saya bagi contoh kan. Saya jumpa orang yang selalu masuk hutan kan. Saya boleh belagak pasal bisnes sebab saya biasa buat bisnes. Tapi kalau masuk hutan, saya akan mati dia hidup. Sebab apa? Dia lebih tahu pasal hutan. Nampak tak? So masing-masing ada kelebihan masing-masing, masing-masing ada ilmu masing-masing. So why bother? Kita raikan saja kan, semua orang sama. That's it. Sebab tu saya berani je cakap semua orang. Cumanya ada orang-orang yang saya respect. Saya tak takut. Saya respect sebab orang ni mungkin dia ada orang kata dia ada satu level kedudukan dia, macam tu. So orang tu saya respect. Hormat tak sama dengan kita rasa sampai tak bercakap ke, tak ada. Kita hormat je. Bila kita hormat ni mungkin cara penggunaan bahasa kita pun kita akan jaga, macam tu je lah. Okay. Ya, betul Bang Milin. And pernah rasa macam kalau kita rasa kita pandai, tapi bila kita belajar dengan orang, makin lama kita rasa macam banyak sebenarnya kita tak tahu. Kita ingat kita dah banyak tahu, tapi banyak lagi benda kita tak tahu. Saya sendiri pun saya tak kata banyak saya tahu walaupun saya bagi sharing semua, saya banyak lagi ilmu nak kena belajar. Saya rasa saya ni ciput je lah ilmu saya, kecil je, sikit je. Saya kongsi ni semua sikit-sikit je. Right? Okay, baik. Right, dapat sebelum kita menjawab soalan apa je. Faham. Faham. Untuk soalan-soalan yang macam tu saya tak pakar lah, saya tak arif untuk nak deal dengan orang-orang yang ada masalah mental health ni kan. So untuk soalan tu you kena tanya yang lebih pakar. Tapi kalau saya share pendapat saya, ni kalau in my opinion, untuk orang-orang macam tu kita just perlu letakkan diri kita di tempat dia. Kalau kita jadi dia, kita empathy lah, kita be empathy. Kalau kita jadi dia, agak-agak apa kita buat? So kalau kita duk fikir dari sisi kita je, kita cakap alah benda ni simple lah sebab kita nampak dari sudut kita. Tapi kalau kita letakkan diri kita, macam kita faham masalah dia, macam itulah kalau aku contoh lah kan, contoh putus cinta, orang putus cinta, contoh putus cinta kan, kalau aku jadi dia pun, aku pun akan koyak juga contoh. So kita bila kita letakkan diri kita kat dia, kita akan rasa kita faham keadaan dia dan kita bagi dia masa, macam tu lah. Okay, tapi untuk bagaimana nak rawat dia, you kena tanya pakar. Saya tak ada kepakaran tu. Okay, alright, saya harap jawab soalan you. Alright Abayu, all the best Abayu. Sama, all the best. Waalaikumsalam. Okay, and then dekat salam ni kita ada Fikri yang orang terakhir lah nak membongak. Assalamualaikum Fikri, apa khabar? Sihat ke? Hello? 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 Saya tak dengar apa-apa. Hello? 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 Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar tak suara? Hello? Saya tak dengar apa-apa. Tak dengar apa-apa? Hello?
Hello. Cuba bantu saya sebut B, Bro Safwan. B. Ya, saya. Baru dengar. Nervous saya. Aduh. Okey. Dah dengar kan? Wajar budak ni. Ya, mak. Cuma spoil tak lembut lah. Dia sebut B tu tak lembut. Aduh, weh. Aduh. Jalanlah. Cerita. Aduh. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat family LMPFM semua. Apa khabar semua? Sihat Alright, saya doakan semuanya sihat. Masuk Bro Safwan, kita punya lead. Diorang masih lagi berdebar jantung diorang. Maafkan saya tak berniat pun nak berdebarkan hati awak semua. Saya nak debarkan hati Bro Safwan saja. Alright. Dah cukup tu. Okay, alright. Alright, okay. Saya Fikri. Dah kenal kan? Lupa lah. Apalah kita sebut. Okay. Ada juga orang tak kenal. Tadi ada baca. Yelah, yang tak kenal tu kita bukan jodoh. Kecuali Bro Safwan dikenal saya. Makna kita ada jodoh. Alright. Janganlah tu. Saya punya jantung nak terkeluar dah ni. Aduh. Okay. Sorry. Tadi, okay. Alright, okay. Kita time serius. Time main, kita main. Tiba. Okay. Kawan saya selalu sebut macam tu. Padahal dia selalu main. Betul. Alright, tadi saya ada baca satu poin Ira tau. Ira ada kongsikan melalui penulisan dia. Okay, poin yang ketiga Bro Safwan kongsikan, bagi tahu orang lain kan apa kita tengah buat. Itu kalau satu habit baru kita tengah buat, betul tak? Kan? So daripada situ kita dapat perhatikanlah yang contohlah, kita ada seorang kawan tu dia tiba-tiba dia share. Okay, dia share dia punya habit kan. Okay, hari ni aku nak jogging 5 km. Esok dia share aku nak jogging 5 km. Lepas tu dia pun buat. Dan benda tu benda yang baik, betul? Benda yang baik, betul kan? So boleh tak kalau saya nak kongsi, dia lain sikit tapi saya nak relate sikit lah dengan kita punya point yang saya nak alright, dia point yang saya sharing yang saya nak bagi ni, dia berkaitan dengan macam mana kita nak tampil confident. Okay, macam mana kita nak tampil confident apabila kita berjumpa dengan orang kan. Ini salah satu daripada ilmu komunikasi. Dan dia ada sebut 3 perkara. Okay, saya ambil satu je. Dan ini teknik nak jadi confident. Dan disclaimer, ni bukannya teknik yang apa. Dan sebelum tu saya nak sebut saya confident yang hati berasa. Disclaimer, betul-betul disclaimer. Okay, saya nak sebut yang tiga tips confident ni. Salah satunya apabila kita berjumpa dengan orang, apabila kita berjumpa dengan manusia, kita kena tahu apa yang dia orang rasa. Okay, apa yang dia orang rasa. Ini salah satu daripada teknik. Maksudnya apabila kita berjumpa dengan seseorang, untuk kita tampil confident, kita kena bawa feeling tu. Maksudnya feeling bahagia. Itu maksudnya. Okay, contoh kalau saya berjumpa dengan Bro Safwan, saya bawa feeling bahagia. Dan confident kita akan naik, dan orang tu pun akan merasai apa yang kita rasa. Kita rasa bahagia, betul? Kan? Dan ia akan membuatkan kita lebih confident. Maksudnya, contohlah, kalau contoh kita pergi majlis kematian. Kalau kita bawa feeling bahagia, sesuai tak? Tak sesuai. Betul? Tak sesuai. Sebab time tu semua orang tengah sedih. Kenapa kau nak buat feeling bahagia? Kalau kau buat feeling bahagia, tak ada siapa layan kau.
Dan orang akan Betul. jelek lah tengok. Sebab Fahal tak kena kot kau ni, kau punya perasaan. So Tak menghormati kan. perasaan, yes, tak menghormati. So apabila kita bawa feeling apabila kita nak jumpa dengan orang baru, contohnya kita nak jumpa dengan orang baru, so kita nak tampil confident, kita terus bawa sekali semangat kita, bawa sekali kita punya rasa bahagia teruja dengan apa yang kita nak sampaikan. Okay, faham? Faham? Maksudnya apabila nak relatekan dengan poin ketiga ni, apabila kita nak sharekan kita punya habit baru tu, kita bawa sekali semangat tu, kita bawa sekali rasa bahagia tu, kita bawa sekali rasa gembira kita buat benda tu, supaya dia dapat salurkan benda tu dekat orang yang membaca, orang yang melihat kita punya apa, dekat siapa kita nak sampaikan tu. Mudah-mudahan apa yang kita nak sampaikan tu sampai dekat dia orang juga. Sama macam mudah-mudahan cinta yang saya nak sampai ni sampai dekat Bro Safwan. Saya tengah bahagia. Tempat. Okey, sama. Maksudnya macam tu lah. So saya boleh perasan lah apabila Fikri buat kan, Fikri pun ikut apa yang Bro Safwan kongsikan. Dia kata sharekan apa, bagi tahu satu dunia kalau boleh apa yang kita buat, kan, betul tak? Supaya orang tahu dan kita akan jadi lebih komitmen. Fikri buat benda tu, Fikri kongsikan apa yang Fikri nak buat, apa yang Fikri nak capai. Dan ada beberapa orang balas, Offline box. ada beberapa offline box semua tu kan. Ada orang balas macam mana nak jadi macam tu, macam mana nak masuk kawasan-kawasan offline ni. Ada juga yang tiba-tiba kita nampak status dia buat game tu. Faham tak? Maksudnya sebenarnya bila Fik Roger kawan-kawan, kenapa dia jadi macam tu kan? Dia bagi tahu, dia tengok semangat seseorang yang membuatkan dia pun semangat nak buat benda tu. Faham tak? Maksudnya kita punya aura tu, kita punya feeling tu, kita sebenarnya sambil kita nyatakan hasrat kita sebarkan benda tu dekat orang yang membaca. Kita punya follower macam tu. Faham kan? So itulah salah satu benda yang powerful lah apabila kita nak asalnya apabila kita nak tampil confident, kita kena bawa sekali lah dia punya feeling tu. Sama juga macam kes ni, kalau kita nak nyatakan hasrat kita, impian kita, apa kita nak capai, apa habit baru yang kita nak buat, bawa sekali perasaan tu. Walaupun kita tengah sedih, time tulis tu bawa sekali perasaan gembira tu, bawa sekali perasaan semangat tu. Mudah-mudahan kita niatlah mati, mudah-mudahan apa yang aku kongsikan ni ada seseorang yang membaca dan dia ikut kalau benda ni baik buat dia macam tu. Dan Faham? kalau bagi kasih sayang dekat Bro Safwan tu baik, saya harap Bro Safwan terimalah. Macam tu. So macam tu lah. Kita bawa sekali apa tu nama perasaan tu. Macam tu lah. Itulah konsep dia. Itu salah satu psikologi dan kita boleh terima kan apa yang Fik cakap ni. Mudah-mudahan dia boleh diterima lah. Okay. Contoh macam Bro Safwan satu hari nanti mesti ada seseorang yang Bro Safwan nak pergi rumah dia kan, untuk Bro Safwan Minang, betul tak? So bila Bro Safwan datang, jangan bawa perasaan takut. Nanti saya risau, bakal mak mentua Bro Safwan pun takut. Jadi bawa perasaan gembira. Mudah-mudahan hidup kita kekal bahagia. Kita bukan. bukan kita. Saya dengan dia. Okay. Macam itulah dia punya konsep dia. Dan make sense lah benda ni, make sense. InsyaAllah moga bermanfaat. InsyaAllah. Thank you so much Fikri. Saya rasa kan, saya kena beritahu benda ni. Saya rasa kalau saya nyorok dengan awak ni, memang saya akan gagal lah. Sebab apa tahu? Sebab orang macam awak ni mustahil untuk saya jemput lagi. Ya, ambil kau. Macam. Tapi Bro Safwan, saya perasan lah lately ni kan. Lately ni saya nampak Bro Safwan kerap juga kan tidur lambat, betul tak? Agak lah. Mungkin
mungkin ada banyak benda lah. Saya faham tu Bro Safwan. Tapi itulah saya nak ingatkan kalau boleh lepas ni tidur awal. Sebab bila Bro Safwan tidur lambat tu, saya tak jumpa Bro Safwan untuk saya main kejar-kejar dalam mimpi kita. Aduh. Dahsyat lah. Aduh. By the way kan sejak kenal Fikri ni kan, saya dulu ingatkan kebahagiaan ni bermula dengan huruf K. Tapi rupanya kebahagiaan ni bermula dengan U. Minta maaf. Saya masih lagi menang. Alright, thank you so much Fikri for today. InsyaAllah jumpa lagi pada sebenarnya hari ni bukan kat kebun Bro Safwan. Kat mana pula tu? Hari ni dekat dalam hati Bro Safwan. Saya tak tahulah hari ni ada gempa bumi ataupun Fikri yang menggegarkan hati saya. Ambil kau, cukup. Dah. Kalah sekarang. Aku kalah sekarang. Tak, sebenarnya betul. Kali ni betul. Fikri bukanlah kebun. Nah, hari ni Fikri duduk dekat depan rumah tau. Memang kalau duduk depan rumah ni sambil kita dengan LMBFM, kita tengok kiri kanan lah. Sebab takut kantoi. Saya tengah sebarkan cinta saya dekat Bro Safwan. Kiri kanan kiri. Saya tak tahu lah. Tak tahu lah hari ni yang cantik tu cuaca ke yang cantik tu mata awak? Dah cukup. Okay. Memang pertarungan ni memang takkan pernah habis. Kan saya duduk dekat luar rumah kan. Kan saya duduk luar rumah kan. Dekat kiri kanan ni memang banyak kereta tau. Kadang-kadang betul? Saya tengok lampu depan tu macam mata Bro Safwan. Terkejut lah. Ya Allah. Teruk ya mata saya macam mata. Takut. Tolong. Ya Allah. Saya dah give up dah ni. Macam mana nak menang lah Fikri ni? Tak ada menang lah. Okay. Tapi by the way, nama saya Bro Safwan. Ya. But awak boleh call saya malam ni. Okay. Cukup Fikri. Puas. Settle masalah. Bro Safwan. Silap tu. Allah. Ya Allah. Bro Safwan, nama saya Fikri Ramlan. Okay. Tapi saya minta sangat jangan call saya. Call mak kita. Kau Google lah. Kau Google lah. Mana ni semua? Tempat Google lah. Dah lah cukup lah tu. Okay guys, so terima kasih banyak. Thank you so much Fikri for entertaining us tonight. Alright. Teruskan menjadi diri you macam ni. I really love it. Okay, because you know you punya personality ni sangat-sangat best lah. Menceriakan semua orang kan. Saya rasa kalau later on saya nak retire, saya dah tahu lah siapa yang bakal menggantikan saya. Jadi benda ni sedih lah kalau nanti nanti saya dah tak ada kan. Waktu tu nanti orang mungkin hanya mendengar suara Fikri dan suara saya dah tak ada. Tapi tak apalah. Orang kata yang penting saya tetap di hati Fikri. Dah cukup. Aku mute dia terus. Dah settle. Dah mute.
Dah mute dia dulu. Siap-siap guys. Alright. So itu je untuk hari ni. Terima kasih banyak guys. Saya harap you all enjoy pada hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk kita. Hari happy untuk kita. Malam ni jangan lupa. InsyaAllah malam ni akan ada kelas bisnes. Saya akan share seperti biasa di TikTok live. Siapa yang nak join, jangan lupa untuk join. Okay. Ajak ramai-ramai kawan-kawan untuk belajar bersama-sama dengan saya malam ni. Okay. Walaupun agak lately ni saya tengok dah tak apa-apa nak ramai lah, nak spend time untuk saya malam ni kan. Okay, malam-malam nak belajar. Tapi tak apa, saya yakin dan pasti yang setia akan tetap setia. So saya doakan anda lah orang-orang yang setia tu untuk bersama dengan saya pada malam ini insyaAllah. So saya akan kongsikan beberapa thesis business. So if you nak belajar lagi ilmu-ilmu mahal, so join me tonight. So that's all for today. So have a great day. Hari ni adalah perjuangan, esok adalah hari kemenangan. Kita jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyes on me. Pagi. Jumpa lagi. Bye. Setiap kali ku tenggelam dalam perasaan hatiku,